Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah para penonton, khususnya kaum muslimin muslimat yang dikasihi Allah dan Rasulullah. Kita bersua lagi dalam rancangan Permata Iman untuk keluarannya pada kali ini, dan kita masih membicarakan mengenai dengan cabaran hadis masa kini. Bersama saya di studio pada kali ini ialah pelajar-pelajar, siswi-siswi kita daripada College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Alhamdulillah, selamat datang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Macam mana pengajian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Untuk kalian ni, kita ni menyambung pengajian kita ni sebelum ni, apa yang kita ni perbincangkan iaitu mengenai dengan cabaran hadis masa kini, masa ni masa ni. Okey, sebelum kita ni bincang lebih lanjut, siapa dapat beritahu apakah cabaran yang paling menonjol, yang paling kerap kita ni temui? Banyak cabaran ni, banyaknya, tapi yang paling nyata ni paling menonjol, paling hebat, paling dahsyat lah zaman ni ataupun pada era masa ni. Siapa boleh beritahu? Bagi satu saja yang contoh. Umnia. Kirakan media sosial masanya tu dapat ke tu dikira sebagai cabaran? Media sosial. Media sosial. Masa ini semua orang kenal tu. Media sosial ni terkandung dalamnya apa? Antaranya Facebook, Instagram. yang bisa kita sebut ni lah zaman 70-an dah ada tu. Artinya ini adalah era baru. Apa tadi? Facebook, Instagram. Semua makai ni, garanti ni, WhatsApp. Satu cara teknologi penyampaian maklumat terkini. Itu namanya terkini. Terkini paling barulah. Kalau kita pernah membicarakan pada episod yang dulu, yang sebelum ni, jadi bicara hadis maudhu'. Itu sepanjang zaman saya menggalar tu. Saya menggalar tu cabaran sepanjang zaman. Dulu hari itu, masa ni, esok ia masih menjadi cabaran. Tapi hari ini kita ni bincang yang terkini, yang paling updated. Media sosial. Apa artinya ni media sosial ni? Apa artinya kan? Antaranya tadi, jadi bis kita kalau berhubung dalam Facebook, berhubung dalam WhatsApp, berhubung dalam media sosial ni, apa yang bisa kita perasan? Yang pertama, cepat, lurus. Yang kedua, senang menyebarkan. Sekali klik saja, duduk di rumah dalam bilik, ada orang tahu-tahu. Jadi kan orang Brunei babar tu senang, babar ni senang. Kita akan beritahu suka makan penyaram seorang orang sini, 50 orang boleh tahu dalam beberapa saat. Bahkan seluruh dunia boleh tahu saya suka makan penyaram. Kalau dulu payah tu kan. Jadi ini namanya transformasi zaman. Dan kita kena hadapi di manapun kita ni duduk, di kampung manapun kita ni, di sudut mana dalam dunia, ia adalah sesuatu yang kena terima juga. Sebab peredaran waktu, peredaran zaman, teknologi semakin tinggi kapasitinya. Bukan lagi teknologi komputer tu yang setelah lama dulunya orang masih lagi menggunakan indah bis kita tahu kali disket, tahu dah tahu yang USB ustazah, dah lagi ada tu disket tu. Kaset, CD itu pun sudah kira hampir tinggalan sudah. Masa ni lagi canggih, dah payah macam tu ustazah, doi. Taruh saja. Sebab tu digelarkan gadgetnya yang untuk menggunakan itu kan Facebook tadi tu, ia punya media tu apa yang bisa kita pakai selalunya? Telefon. Sebab tu telefon digelar ia pintar. Ia pintar menyebarkan, ia pintar seolah-olah lah. Sebenarnya sebagai satu jalan pulang tu untuk belajar. Jadi kalau kita kait dengan tajuk kita ni hadis dengan media sosial, samalah kata Muniah tadi, senang banyak menyebarkan. Dalam satu klik 50 orang atau lebih daripada tu boleh tahu, boleh sampai cepat, pantas, kualitinya pun bagus. Macam mana orang mengantar, tadi hantar sama.
Sampai kadang-kadang kita ni kurang tahu dari mana asal mulanya maklumat berkenaan. Dari mana asal mulanya maklumat berkenaan. Yang A mengantar ke B, benarkah daripada A yang mengetahui benda tu asalnya? Jadi ini satu cabaran kepada hadis sebab dia dah tahu di mana sumbernya. Yang selalu dipakai istilahnya bila ditanya, tahu kita sumbernya ni, hadis yang kita yang kita katakan yang hadis ni, copy paste-kannya tu juga dari grup sebelah, diantar grup sini. Sekarang ada orang mengantar ke grup sebelah. Jadi makin menular barang itu. Kita katakan dia sebagai satu cabaran kemunculan teknologi berimpak tinggi pada masa ini. Kalah lagi TV tu. TV siapa terdapat kenya di rumah ataupun ani dalam melihat TV tu boleh seorang-seorang ni lain penyampaian, boleh ani seorang menyampaikan ani menyampaikan ani ya macam-macam. Jadi satu cabaran kepada hadis. Kenapa? Sebab menjadi kesukaran untuk kita ni juga kadang-kadang mengenal yang mana lurus, yang mana indah. Faham tu? Itu media. Jadi ia benar kita ni menggunakannya sebagai satu nikmat, sebagai satu kelebihan. Tetapi dalam satu namanya juga ciptaan manusia, tidak ada yang sempurna. Bila mencipta ni kebaikannya ni. Dalam masa yang sama tentu ada keburukannya. Sebab yang menginnovate ke dia, yang menciptakannya manusia bah. Jadi bila manusia ni yang serba kekurangan, kita tahu dalam Quran menyebut memang kekurangan, yang maha sempurna itu Allah SWT, memang ada kekurangannya. Jadi kekurangan itulah yang selalu disalahgunakan tu. Di sebalik ada kekuatannya di sana tu. Faham tu? Dan ini akan berbincang mengenai dengan cabaran hadis masa kini ialah media sosial. Ada soalan lagi lah? Ada soalan? Ustazah, apatah kami buat tu kalau kami menerima macam itu? Okey. Pernah menerima kan? Pernah menerima. Saya percaya pelajar-pelajar sini ada menerima, kadang-kadang setiap hari, kadang-kadang setiap jam. Artinya banyak. Kadang dari dalam negeri, kadang dari luar negeri, kadang lain dalam handphone, lain dalam media sosial yang lain yang dibuka melalui laptop misalnya. Lain di sana, lain di sini lagi tu. Jadi apa yang patut kita ni buat untuk mempertahankan ataupun untuk menangkis perkara-perkara yang dah benar terhadap hadis itu. Baik, yang pertama sebagai pendirian kita ni juga pelajar-pelajar dalam pengajian Islam ni ialah kena cermat, kena berhemat. Macam tu. Maksudnya bila menerima jangan terus untuk hantar semula macam tu. Maksudnya jangan menyebar semula lah. Artinya bila kita ni bila terima dan hantar, maknanya kita ni turut menyebar. Sedangkan hantar benar. Jadi biar kita ni agak kritikal, sebagai bakal aset negara kita ni, pelajar-pelajar yang depan Ustazah ni, insya-Allah anak-anak bunda belia ni yang bakal menjadi pemimpin masa akan datang. Jangan kita ni berhemah sedikit. Tunggu dulu. Hadisnya luruskannya, tahan dulu. Kemana? Kata dalam Al-Quran, kalau inda tafas'alu ahla dzikr, tanya kepada yang pakar. Maka yang kedua saya katakan pastikan sumbernya dulu. Sebab kita pernah menerima beberapa periwayatan yang disebutkan oleh Bukhari katanya. Dicek dalam Sahih Bukhari tidak ada. Jadi ada satunya kata ni macam satu komplot, ingin menyebarkan, tetapi ditulis. Kenapa ditulis Bukhari? Sebab hadis dalam Bukhari semuanya sahih. Jadi kita ni sebagai apatah lagi anak-anak dalam pengajian Islam perlu memastikan sumber. Kalau masih juga ragu-ragu, fas'alu ahla dzikr. Ayat Al-Quran mengajar, tanya yang pakar. Tanya kepada mereka-mereka yang berkepakaran. Para sarjana yang ada, tanya dulu. Tahan, barangkali oleh kerana kita menahan itu, adalah juga orang yang dapat kita tahan daripada menular lagi perkara. Kalau yang dah sahih lah. Kalau yang dah sahih. Sebab niat kita ni adalah untuk menjaga ketulinan hadis itu sendiri. Dan itu merupakan peranan kita ni sebagai seorang setiap Muslim. Macam tu. Yang ketiga, tapi ini saya akan sebutkan ini
memang apabila kita ni memastikan barang itu, kemudian kita ni cek barang itu, kalau boleh, ini adalah ada kalau boleh, kita ni sampaikan semula kepada yang itu, setelah disemak dan dirujuk, perkara ini sebenarnya tadi beritahulah kedudukannya indah sahih misalnya, sampaikan. Sampai jadi bis kita telah mengambil peranan untuk mempertahankan sunnah baginda Nabi SAW. Yang insya-Allah memang itu tugas dan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi hati-hati. Walaupun ia macamnya kata ni, bunyinya ni bisa jua. Bisa benar ni. Baik tu aku beritahu semua orang. Jangan dulu. Kalaulah untuk berita-berita lain kita ni boleh mempersoalkan kredibiliti berita itu sendiri. Kadang-kadang dalam hadis kalau nampak ada logik, kan antara ciri hadis yang palsu ni dia berpelogik bah kadang-kadang. Nampak kan? Nampak macam, benar ke ni ya? Jadi baik kita pastikan dulu. Indah berdosa memastikan dulu dan ditakuti berdosa bila disebarkan. Macam itu. Kan? Lagi ada soalan? Ya, Fatin. Ustazah, sekiranya ada yang mengatakan beramal dengan hadis yang indah sahih tetapi memberi kesan yang positif, macam mana tu Ustazah? Terima kasih Fatin. Baik. Ini pun isu juga. Misalnya ia dijadikannya amalan. Sebab dalam kitab Al-Wada' fil Hadis karangan Dr. Umar Fallatah, ia 3 jilid tu memang mengumpul hadis-hadis, bukan cuma mengumpul, ia mendetailkan secara terperinci tentang orang-orang yang memaudu'kan hadis, tentang ciri-ciri dan sebagainya. Ada 3 jilid buku tabal-tabal macam ni, 3 jilid ia menulis. Dan dalam penyelidikannya tu ia mendapati dan dia mengomen ada seorang penulis yang memang mengumpul juga hadis maudhu', namanya Al-Qawqaji. Dalam kitabnya Al-Lu'lu' Al-Marsu', ia mengumpulkan hadis-hadis maudhu'. Tapi yang satu ni ada satu amalan hadis palsu. Tapi di komennya ia melakukan amalan itu dan menjadi banyak. Artinya positif lah kan. Contohnya mungkin dalam ada hadis yang pernah saya sebutkan sebelum ini, terung adalah ubat segala penyakit. Misalnya makan benar tarung 7 hari 7 malam, lauknya sentiasa tarung, siang malam dia punya sayur, sehat dia benar. Nah, benar jutunya. Macam begitu ya palsunya. Untuk makluman pelajar-pelajar yang Ustazah kasihi, eksperimental ni tidak ada kaitan dengan kedudukan hadis. Hadis sahih, indah perlu dieksperimen luruskan indah baru tahu ya sahih. Indah ada payah ada eksperimen. Yang kan kita ni tahu luruskan indah Nabi pernah bercakap. Bagus, indah bagus, menjadi, indah menjadi, sehat, indah sehat, selulu, indah selulu. Itu perkara lain. Keberhasilan yang cuma sedikit persennya tidak menjamin sahih atau indah sahihnya hadis itu. Nas-nas hadis yang sahih tidak memerlukan eksperimental. Indah perlu. Cubai dulu, indah perlu. Kalau menjadi lurus, kalau indah menjadi ada orang sensitif, indah dapat makan tarung misalnya. Hatta ubat-ubat yang disebutkan seperti habbatus sauda dalam hadis-hadis yang sahih pun bukan wajib kita pakai. Itu cuma galakan. Nabi bagi pandangan. Pada zaman itu habbatus sauda adalah yang terbaik mungkin. Tetapi indah mustahil siapa di Fatin allergic. Kan kita pajal juga. Ya di sana tu sebenarnya roh ataupun tujuan objektif Nabi mencadangkan supaya tani berubat. Sekiranya indah dapat itu cari yang lain. Nabi menggalakkan untuk berubat. Bila sakit berubat. Dan pada zaman itu kan, zaman ini mungkin lain-lain lagi. Tapi yang penting galakkan itu berubat. Itu kena faham maksud yang disebutkan itu. Jadi jangan dijadikan eksperimental. Sudah mencubai menjadi ni Ustazah. Jadi betul tu Tidak. Tidak dapat dipakai. Saya kongsikan sebuah sedikit saja dalam masa yang singkat ini. Saya sering menerima juga tu. Saya sendiri menerima. Kadang-kadang memuji wanita terutama sekali bila apa yang dikatakan hadirnya Mother's Day. Wanita adalah seorang sekian-sekian panjang. Dialog antara Tuhan dengan ani. Ya Allahu Rabbi. Itu kena cek, kita kena lihat bahawa
teks-teks demikian perlu ketulinan. Perlu ketulinan. Saya pernah ada selalu ada orang, ia akan memberi macamnya orang motivasi kepada wanita banyak. Kalau wanita ni sembahyangnya, cuma ni maka ia dapat 70 buah rumah. Dalam setiap rumah ada 1000 bilik. Dalam setiap bilik ada 70,000 katil. Setiap katil ada jariah, ada pembantu-pembantunya. Macam hebatlah tu, ganjarannya tu tinggi bah. Hadis sahih dah payah macam tu, simple saja sahihnya. Al-mar'atunya khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah. Sebaik-baik perhiasan dunianya wanita salihah. Kalau ia buat sembahyang, ia puasa seperti mana diarahkan, masuk syurga daripada mana-mana pintu. Jarang berdetail macam dapat 70, dapat sekian atau. Ya simple saja. Kalau hadis sahih cuma tu pengertiannya. Dan itu hadis yang sahih. Itu cara mengenallah sedikit-sedikit sebagai contoh. Asalnya tadi kita ni kan berbicara mengenai dengan mudahnya ni menularan ni kena ya, mudahnya sangat-sangat mudah untuk menular. Jadinya pendirian kita ni bila menerima kena semak dululah. Jangan kita ni terikut-ikut, ni bagus, ni lawa ceritanya, yang ni beri kesian sedih bila baca ni macam sayu rasanya baik tadi antara orang lain. Tapi perhatikan kalau ia menyandarkan kepada baginda Nabi bukan semudah itu untuk kita ni terus sandarkan bah. Terus sandarkan. Ataupun ada yang tadi macam bagi hukum barang siapa ya macam tu kan membuat sekian-sekiannya maka baginya sekian-sekian, selalunya yang membagi pahala ganjaran ni hadis sahih yang menyebutkan. Mana dapat kita ni berpegang terus kepada buat ani dapat ani, buat ani dapat ani. Jadinya media sosial banyak sangat membantu untuk menyebarkan hadis-hadis yang sahih dan menyebarkan yang sebaliknya. Jadi kita melihat bahawa media sosial adalah antara isu yang kita ni perlu, kita ni bijak menggunakannya. Bukan jangan dipakai, bijak menggunakannya. Meski kita pun pelajar-pelajar di universiti, saya kira lebih sepatutnya berhemah menggunakan media sosial. Bukan saja melarang, tetapi kena bijak menggunakannya. Kena negatif ubah kepada cara yang positif. Atau how boleh kita ni ubah. Sebarkan yang baik-baik, sebarkan yang maklumat-maklumat yang benar, maklumat-maklumat yang sahih. Terutama sekali berkaitan dengan hadis ini. Sebenarnya cabaran media sosial itu pada semua segi pelanggar, tapi termasuk juga yang kata ni tempias yang besar adalah dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham anak-anak ustazah? Faham? Faham insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, para penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sampai di sini dulu untuk rancangan Permata Iman dalam episod cabaran hadis masa kini. Mudah-mudahan apa yang kami di sini sama-sama bincangkan memberi manfaat kepada kami di sini dan kepada para penonton yang menonton siaran ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.